Tak ada mic dia baru ya. Oh, ya. Baru sudah mic je saya nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syekhi musannifi hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in. Syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin bika bil hikmah waftah 'alaina min ladunka 'ilma kama fatahta 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasim. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqa wa anta khairul fatihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim. Amma ba'du. Faqala an-nazimu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa mithlu zali ruslihi fastami'a wa mithlu zali ruslihi fastami'a. Dan bermula seumpama ini seumpama bagi Allah, yakni ayya'rifa ma qad wajaba lillahi wal jaiza wal mumtani'a, bahawa mengenalah ia mukallaf akan perkara yang mesti bagi Allah dan perkara yang terima sungguh dan terima tidak pada masa yang berlainan, maksudnya bagi Allah. Wal mumtani'a, dan perkara yang tertegah, perkara yang tentu tidak atas Allah subhanahu wa ta'ala. Awamislu dha, dan bermula seumpama ini juga liruslihi, wajib oleh mengenal bagi segala pesuruhnya, pesuruh Allah. Fastami'a, maka dengarlah oleh engkau. Ini dia panggil tatmimul bait. Fastami'a tu tak ada apa sekali lah, sebagai nak kesempurnaan bait syair dia. Jadi sebagaimana wajib kita kena pada hak Allah Ta'ala tu perkara yang wajib pada akal,
perkara yang tentu tidak pada akal atas Allah, dan perkara yang harus terima sungguh, terima tidak bagi Allah Ta'ala, sebagaimana yang dibuat syair oleh Syekh Dardir, fal wajibul aqliyu ma lam yakbali alintifa fi zatihi fabtahili, wal mustahilu kullu ma lam yakbali fi zatihi thubuta diddul awwali, wa kullu amrin qabilun lilintifa walis thubuti jaizun bila khafa. Itu kata Syekh Imam Ahmad Ad-Dardir Al-Maliki, Syekhul Azhar. Dia buat syair tentang hukum akal. Kata dianya, fal wajibul aqliyu ma lam yakbali alintifa fi zatihi fabtahili. Waji'aka ni ialah perkara yang tak terima tidak pada diri dia. Bila sebut kata perkara tak terima tidak, berartinya perkara tu tentu, sungguh, pasti, sengoti, sungguh. Ia belaka boleh kata. Itu dia panggil wajib akal. Jadi perkara yang dihukum oleh akal dengan wujub dipanggil wajib. Akal kita menghukumkan ada Allah tu sungguh, wujub. Wujud ni adamu qabulil intifa, tak terima tidak, berarti sungguh. Ada Allah tu kita hukum sungguh, mesti Allah ada, maka dipanggil ada Allah, wujud Allah tu wajib akli dia panggil. Perkara tentu sungguh, perkara tentu mesti, perkara sengoti tentu sengoti, tak terima nak kata tidak. Itu dia panggil wajib akal. Jadi kalau perkara tu kita hukum dengan istihalah. Istihalah ni adamu qabulis thubut, adamu qabul as-thubutah. Adam tidak, adam tidak, qabul terima, as-thubutah sungguh. Mana tak terima sungguh bermakna tidak. Perkara yang kita hukumkan dengan tidak atau tentu tidak, maka dipanggil perkara itu mustahil akli. Mana perkara tentu tidak. Jadi akal kita hukum dengan tidak, tentu tidak, perkara itu dipanggil perkara tentu tidak. Bahasa Arabnya panggil mustahil. Tentu tidak tu istihalah. Macam dalam qul huwallahu ahad itulah. Allah Taala kata lam yalid wa lam yulad. Tengok. Jadi yalid yulad tu dipanggil mustahil. Diperanak dan beranak Tuhan tu mustahil. Sebab kita hukum dengan lam, tidak. Lam yalid, tidak beranak, walam yulad, dan tidak diperanak. Tidak diperanak dan tidak beranak. Jadi lam yalid wa lam yulad tu dia panggil istihalatul mustahil. Tuhan diperanak tentu tidak kita hukum dengan akal. Tentu tidak Tuhan diperanak, dan tentu tidak Tuhan tu beranak. Itu dia panggil istihalatul mustahil. Jadi istihalatul mustahil ni wajib. Tu. Tidak ada Allah, kita hukum apa dengan akal kita? Istihalah, ini tentu tidak. Tentu tidak tiada Allah, tentu tidak baharu Allah, tentu tidak binasa Allah, tentu tidak serupa Allah akan yang baharu. Itu dia panggil istihalatul mustahil. Jadi mengaji ilmu ni dia kena guna akal. Tak boleh kita kata akal ni tak boleh guna. Kena buai akal. Buai akal jadi gila. Tu tak betul orang cakap lagu tu. Ataupun mengkedepankan akal melebihi Quran dan Sunnah, itu pun tak betul. Itu manhaj Mu'tazilah. Mengkedepankan Quran Sunnah, mengkebelakangkan akal pun tak betul.
mengkedepankan akal, membelakangkan Quran Sunnah pun tak betul. Lepas tu hak betul kat mana Ustaz? Hak betulnya disandingkan Quran Sunnah dengan akal. Diseiringkan. Nakal dan akal tu diseiringkan. Maka sebab tu wajib kita kena kuasai hukum akal supaya kita boleh guna akal kita dengan betul. Kuasai hukum akal makna kita kena tahu bahawasanya hukum akal, keputusan yang dikeluarkan oleh akal ada 3. Pertama, tentu sungguh atau mesti, sengoti. Yang keduanya tentu tidak. Yang ketiganya jaiz. Apa jaiz? Wa kullu amrin qabilun lilintifa walithubut. Tiap-tiap perkara yang terimalah ia ternafi dan sungguh. Yang ini terima sungguh pada satu masa dan terima tidak pada satu masa yang lain. Qabulus subut taratan wa qabulul intifa taratan ukhra, dia panggil. Terima sungguh pada satu masa yang lain dan terima tidak pada satu masa yang lain. Maka ini dipanggil jawaz. Jawaz. Maka perkara yang kita hukum dengan akal kita jawaz, perkara itu dipanggil jaiz. Perkara itu dipanggil jaiz. Jadi perkara yang kita hukum dengan akal wujub dipanggil wajib. Perkara yang dihukum dengan akal istihalah dipanggil mustahil. Perkara yang dihukum dengan akal jawaz, maka perkara itu dipanggil jaiz. Itu bahasa Arabnya. Kalau bahasa Melayunya, perkara yang kita hukum dengan akal kita sungguh dipanggil perkara tentu sungguh. Perkara yang dihukum dengan akal kita tentu tidak, maka dipanggil perkara tentu tidak. Perkara yang dihukum dengan akal boleh jadi pada satu masa sungguh, boleh jadi pada satu masa yang lain tidak, maka dipanggil perkara terima sungguh, terima tidak. Gitu dah. Itu hukum akal kita kena kuasai. Kata Imam Haramain, guru bagi Hujjatul Islam Imam Ghazali, faman lam ya'rif ma'nal wajibil aqli wa ma'nal mustahil aqli wa ma'nal jaizil aqli fahuwa laisa bi'aqili. Siapa yang tak reti hukum akal yang 3 tu, maka dia tu dipanggil orang yang tidak berakal, walaupun nampak seperti berakal. Mana orang tak berakal ni gila lah. Tapi gila tak nampak gila, ini bahaya. Kalau gila nampak gila ni senang, telanjang, rambut panjang keras sebelah, duk cari makanan dia tu siapa, dia tahu ni gila ni. Tapi gila tak nampak gila ni bahaya. Pakai kok, pakai necktie, rambut minyak sama, sikat duduk punggung sama. Tapi tak boleh main-main, gorah sikit nyata apa ke dia, gila rupanya. Ini bahaya, gila tak nampak gila. Artinya orang yang ada akal tapi tak boleh guna akal dia untuk buat keputusan yang betul, maka dipanggil orang ni gila tak nampak gila. Ini bahaya. Habis. Jadi selain daripada hak ketuhanan, wa mislu zali ruslihi fastami'a. Kata Imam Ibrahim Al-Laqani, dan bermula seumpama ini, seumpama hak ketuhanan, kita mesti kena tahu perkara yang tentu sungguh pada hak Allah, perkara yang tentu tidak atas Allah, perkara yang terima boleh jadi bagi hak Allah Ta'ala. Sebagaimana hak Allah kita tahu lagu tu, liruslihi pun seperti itu juga. Bagi para rasul, pada tubuh badan orang yang jadi utusan Allah pun wajib kita kena tahu lagu tu juga. Mana ma yajibu alaihim, ma yajibu lahum, wa ma yastahilu alaihim, wa ma yajuzu lahum. Itu ma yajibu lahum, mana sifat-sifat yang mesti bagi mereka itu rusul, wajib kita kena tahu. Wa ma yastahilu alaihim, dan sifat-sifat yang tentu tidak atas mereka itu rasul pun kita kena tahu. Wa ma yajuzu lahum, dan apa yang harus
perkara yang boleh terbenar berlaku pada diri orang yang menjadi rasul tu pun wajib juga kita kena tahu. Itu dah. Itu supaya sah syahadat kita, syahadat ketuhanan dan syahadat kerasulan. Itu kerana kaedahnya la syahadata illa ba'da ma'rifah. Tidak ada sahlah syahadat itu melainkan kemudian daripada ma'rifah, kemudian daripada kenal. Jadi setiap orang yang bersyahadat mesti dia kena kenal. Tapi tiap-tiap orang yang kenal belum tentu dia bersyahadat. Itu dah. Macam orang Yahudi ke, ahlul kitab, dia kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Kenal mereka itu ahlul kitab akan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Tapi mereka bersyahadat tak? Jadi sebab tu semata-mata kenal tak dihukumkan mukmin. Lepas tu kena kenal serta terima. Syahadat tu maknanya menyaksi itu terima. Tasdik dalam hati, syahadat dengan lidah. Binutqi syahadatai wa tasdik fil qalbi. Ada ibarat yang lain kata tasdiqu fil qalbi. Wa nutqu bil wal qawlu bil lisani wa a'malu bil arkani. Terima dalam hati, bertutur dengan dua kalimah syahadat dengan lidah. Tapi amal dengan anggota tu itu khilaf lah. Itu khilaf. Baik. Fastami'a, maka hendaklah mendengar dengan molek oleh engkau. Itu dia panggil tahtamimul bait. Tak ada apa-apa sekali dah. Jadi di sini kita dapat faham dah perbahasan ilmu tauhidnya, maudhu' yang terbesar juganya ialah tentang ketuhanan dan kerasulan. Ada satu lagi dia panggil sam'iyah atau khabariyah. Sam'iyat mana perkara yang didengar daripada khabar Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau khabariyat pun dia panggil, ghaibiyat pun dia panggil. Hak ni semata-mata i'tiqad wujud perkara hak Nabi royak tu. Min haitsu i'tiqadi wujudiha wa tahaqquqiha wa tawaqqu'iha, gitu je. Wajib kita kena tahu juga perkara-perkara hak Nabi royak, Nabi sampaikan pada kita, daripada sekira-kira i'tiqad, pegang kita dengan pasti ada benda hak Nabi royak, pasti berlaku dan pasti cerak benda tu terjadi. Itu je. Mana seperti syurga, neraka, soal muka nakir dalam kubur, tiup sangkakala yang pertama, yang kedua, mati itu sendiri, alam kubur, alam barzakh, satu taman syurga, satu lubang neraka, fitnah kubur, habis semua tu. Nak bangkit balik daripada kubur masing-masing, tiup sangkakala yang kedua, dihalau ke mahsyar, syafaat uzma, lepas tu timbang mizan amal, tu diberi buku catatan amal, meniti di atas titian sirat, ada kalalip yang mengheret kita jatuh dalam titian sirat, ada neraka 7 lapis, ada syurga 7 tingkat, 8 tingkat. Tahu kata ada berlaku benda tu, yakin kita, cukup dah. Bukan kata kena tahu syurga tu pintu dia diperbuat daripada apa, tulis gapo di pintu tak perlu tu. Sekira-kira min haitsu i'tiqadi wujudiha wa tawaqqu'iha wa tahaqquqiha, gitu ya. Habis. Itu dia panggil bahagian yang terakhir, maudhu', topik besar dalam perbicaraan ilmu akidah, iaitu perkara-perkara ghaibiyah. Perkara-perkara sam'iyat atau ghaibiyah. Habis. Kemudian kata Imam Ibrahim Al-Laqani, idh kullu man qallada fit tauhidi. Idh kullu man qallada fit tauhidi imanuhu lam yakhlu min tardidi. Ini masuk cerita lain pula.
Kenapa kau wajib kita kena mengaji, kena belajar ilmu tauhid ni? Nah, sebab ni ilat dia. Kerana apa? Iz kullaman qallada fit tauhidi, kerana tiap-tiap orang yang taklid pada ilmu tauhid. Taklid ni maknanya mutaba'atu lil ghairi li ajli ta'assubi. Nah, bila dalilin. Itu dia panggil taklid. Nah, mengikut oleh seorang itu akan perkataan orang lain, tok guru kau, ustaz kau, dia ikut li ajli ta'assubi, dari kerana asabiyah, ta'assub, bila dalilin, tanpa mengetahui dalil. Itu dia panggil taklid. Iz kullaman qallada ay ghairahu, kerana tiap-tiap mereka, tiap-tiap orang yang taklid akan orang lain fit tauhidi, pada ilmu tauhid ini, imanuhu lam yakhlu min tardidi, bermula imannya, iman tiap-tiap orang taklid tadi tu, nah, lam yakhlu, nah, tidak sunyilah ia min tardidi, daripada bergoncang. Tuh, tidak jazam, tidak putus, tidak yakin. Tak sunyi daripada iman orang yang ikut mulut orang lain ni, iman dia tu tak putus, tak jazam. Ada taklid hak jazam, tapi kebanyakannya orang hak turut mulut orang lain tanpa mengaji ni, iman dia tu tak putus, tak yakin. Sedangkan mesti kena yakin, ilmu ni tak dapat tidak, mesti kena yakin. Itu dah. Dia tak boleh zon, syak, waham, tak boleh. Apa yakin? Ma la yahtamilun naqid, barang yang tak terima akal awal, itu dia panggil yakin. Ana lawal bagi yakin, syak, zon dan waham. Apa syak? Syak ni orang panggil idrakut tarafain fil qalbi ala rajihi, itu dia panggil syak. Idrak, mendapat, idrakut tarafaini, mendapatkan dua tepi di dalam hati kita ni. Seolah-olahnya hati kita ni ada dua penimbang, ada dua penjuru. Mendapatkan dua tepi dalam hati kita ni ala sawai, di atas bersamaan, sama ada isbat atau nafi. Bahasa mudah kita cakap lah ni 50-50. Nah, Tuhan ada ke tak tanya? Nak kata ada tak biasa jumpa, nak kata tak ada tok guru kata ada. Betul? Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. 50% dulu. Dia panggil syak. Nah, syak dia panggil. Syak kewujudan Tuhan. Boleh jadi Tuhan ada 50%. Orang panggil syak sebelah isbat. Nah, boleh jadi Tuhan tak ada 50%. Syak juga sebelah nafi. Ada. Maka siapa dia syak dalam ilmu ni, hukumnya ijma' ulama kufur. Orang tersebut kafir, kekal di dalam api neraka. Jangan main-main. Nah, atau zan, apa zan? Idrakut tarafain fil qalbi ala rajihi, mendapatkan dua tepi di dalam hati ni, yang mana yang lebih kuat, maka yang ringan tu dipanggil waham. Sebab waham tu dipanggil idrakut tarafain fil qalbi alal marjuhi, mendapat dua tepi di dalam hati kita yang ringan, sama ada isbat atau nafi, tak kira. Jadi kalau seorang itu 80% dia percaya Tuhan ni ada, 20% lagi tu ringan, Tuhan ni tak ada, boleh jadi 20%. Dia panggil zon sebelah isbat, waham sebelah nafi. Atau 80% i'tikad dia tu Tuhan tak ada. Nah, 80% Tuhan tak ada, 20% boleh jadi ada kot. Dia mau duk sebut ada belaka ni. Tapi duk kuatnya tak ada, tak biasa jopok sehari ni. Maka hak ni dia panggil zon sebelah nafi, waham kot sebelah isbat. Maka syak, zon dan waham ijma' ulama kafir. Jangan main. Artinya kekal dalam api neraka. Dah. Lepas tu kalau kita kata tu ada je orang yang taklid, muqallid. Orang taklid ni orang yang
turut mulut orang lain dipanggil muqallid. Nah, muqallid. Dalam ilmu ini tidak dibenarkan taklid, melainkan permulaan mengaji saja. Mula-mula mengaji ya, tok guru ajar cara memikir. Tu ya. Lepas tu tak boleh. Kena fikir guna hak kita belajar tu, fikir. Biar nampak sendiri kebenaran tu. Sebab tu dia kata kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin. Katakanlah hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah satu jalanku yang lurus ni, ialah menyeru manusia ni kepada Allah kena Tuhan ala basiratin, di atas dalil penglihatan yang jelas. Jelas. Jadi nak jelas tak jelas kita kena nampak sendiri. Kalau tidak tak jelas. Tapi nak nampak sendiri pun tak boleh sendiri-diri sungguh. Kena ada orang panggil kerangka berfikir yang betul. Tu. Kalau tidak jadi sesatlah kita. Fikir sendiri tak boleh. Kena fikir ikut cara yang dibenarkan. Bagaimana cara berfikir. Sebab ada orang guna ya kepala otak dia guna, dia kiyah atas Tuhan. Contoh. Dia fikir makhluk manusia ni ada yang pekak, buta, bisu, tapi boleh je buat kerja. Hak buta boleh ngapal Quran, hak pekak, hak bisu boleh buat macam-macam perkara kreatif, jahit baju ke, buat gubah bunga apa-apa. Maka dia fikir kalau Tuhan pekak, buta, bisu, apa salahnya? Maka Tuhan pun boleh buat juga makhluk ni. Sudah. Salah tu cara fikir tu. Dia panggil qiyasus syahid 'alal ghaib. Qiyah ke makhluk di atas Tuhan. Tak kena tu. Tu kena cara berfikir yang betul. Tuhan kalau pekak, buta, bisu tak boleh buat sikit pun daripada alam ini. Itu lagu tu Tuhan. Sebab ternafi hukum ketuhanan di zat dia. Kalau dia tidak bersifat pendengaran, penglihatan, perkataan, maka mesti dia bersifat lawannya mana? Pekak, buta, bisu. Pekak, buta, bisu tu kekurangan, maka pasti dia berhajat kepada orang lain untuk menghilangkan kekurangan di zat dia. Maka sesuatu yang berhajat kepada benda lain ni bukan Tuhan. Sebab Tuhan ni wallahu huwal ghaniyyu wa antumul fuqara. Tuhan ni terkaya daripada tiap-tiap barang yang lain. Apa? Tak berajak gapo-gapo. Dia tak berajak gapo pun pada benda lain. Benda lain ni semua berajak ke dia belaka. Tak boleh lepas dengan dia belaka. Jadi apabila luput makna ketuhanan, bermakna Tuhan bukan Tuhan, Allah bukan Tuhan. Kalau Allah bukan Tuhan, bagaimana dia nak buat alam ni? Dia tak boleh buat. Maka alam ni tidak ada. Alam ni tidak ada tak betul sebab kita nampak dengan mata kepala alam ni ada. Bermakna Tuhan tidak bersifat dengan pekak, buta, bisu. Pasti dia bersifat dengan samak, basar dan kalam. Itu contoh cara memikir hak betul. Jangan memikir cara tadi. Cara tadi tak betul. Kita tengok orang tu buta. Buta apa salahnya kalau Tuhan buta? Tengok orang buta pun boleh ngapal Quran. Tuhan kalau buta boleh buat juga langit bumi ni. Sudah. Tak betul tu. Cara memikir tak betul. Maka sebab tu ilmu ni kena juga mengaji dengan tok guru dulu. Ajar cara memikir. Tu. Lepas tu kena memikir sendiri. Kalau tidak, kita tu termasuk di dalam muqallid. Maka muqallid ni katanya ulama yang dikhilafkan tentang iman seorang muqallid sah atau tidak sah ialah muqallid yang yakin. Mana dia ni turut mulut orang. Dia turut mulut orang. Dia percaya Tuhan ada, Tuhan sedia, Tuhan sah ni kerana tok guru duk cerita. Dia sendiri tak reti pun. Tapi yakin nak dia, yakin. Sanggup mati nah. Tuhan sah ke 2-3? Mesti sah. Berbilak tak terima. Siapa dia? Ayat dalil mana dalil? Tak ada dalil. Tok guru mengajar seorang masjid semua ayat Tuhan sah belaka. Dia kira tok guru dia. Ada tu ni. Yakin pun. Yakin. Aku tembok pun Tuhan sah. Tu yakin sungguh. Bulak 100%. Iman muqallid lagu ni ulama khilaf. Hak tadi tak khilaf tu. Hak syak, zan, waham, ijma' kafir. Hak ni khilaf. Mana? Qaul yang marjuh, pendapat yang lemah kata iman muqallid walau yakin sekalipun tetap kafir lagi. Allah. Sebab katanya ulama ni
Yakin dia tu sebab tok guru dia. Jadi salah kau tok guru dia ubah statement pula, tok guru dia pergi sambung mengaji di Universiti Langit Ketujuh contoh. Lama 7 tahun mengaji. Turun balik dia pun mengajar pula anak murid dia. Tuan-tuan semua, hamba mengajar mula Tuhan ni Tuhan tak berbila, Tuhan ni ada, tak ada Tuhan tu. Tak betul tu. Hak sebenarnya Tuhan tak ada. Contoh. Atau Tuhan banyak sebenarnya jutaan ni. Agak-agak anak murid hak taklid lagi mana? Oh lagu tu tok guru ni. Oh lagu ni hak betul. Langit Ketujuh ni PhD tertinggi sekali tak ni. Tak kau tak percaya saya. Oh Tuhan banyak pula dah. Tuhan banyak sebab yakin dia tu di tok guru. Bukan di dalil dia reti sendiri. Nampak jalan juga ulama yang mengatakan iman muqallid masih kafir. Bahaya. Tapi mujurnya pendapat ni lemah. Lemah pun jangan duk baku siapa. Lemah tu nisbah dalil, nisbah nak tatbik dengan masyarakat je lemah, dan nisbah dalil dia lemah. Tapi hakikat sungguh hak mana hak betul Allah lah yang maha mengetahui. Kerana ini ijtihad ulama belaka. Salah so pahala, betul 2 pahala. Qaul yang rajih, qaul yang kuat kata iman muqallid yang yakin tadi sudah sah, betul dah iman dia, akidah dia sudah sahihah, tetapi berdosa. Dia panggil mukmin dah tapi asiyun, mukmin yang berdosa. Sebab dia tu ahli nak mengaji tapi dia tak mengaji. Dosa dia sebab meninggalkan belajar, tinggal berfikir pada dalil. Sedangkan dia ahliyatun nazar, berkeahlian untuk memikir, untuk mengaji. Macam fak kita sini ahli belaka ni. Nah, tanya 2 tambah 2 berapa, boleh jawab belaka ni. Nah, kalau 2 tambah 2 sejuta, tu memang tak boleh ngaji tu. Nah, cedera otak dia tu, cedera tu ni. Fak kita ni semua ahliyatun nazar belaka ni. Tiba-tiba tak mengaji, sudah. Maka masuk dalam ayat Allah Ta'ala firman, وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Berkata oleh puak neraka Sa'ir, tak kata lagi itu hikayat awal-awal. Lau kunna ay fid dunya, kalau mula kita di dunia, nasma'u, kita dengar. Tu syarat mula-mula kena dengar dulu. Jangan terus beli buku tauhid, duduk depan Netflix tengok mak kilau, bla-bla baca kitab tauhid. Tak jadi itu. Nah, dia kena mengaji dulu, dengar istilah tok guru ajar bagaimana huraiannya, hukum akalnya, begini. Itu kena dengar dulu dalilnya, begini. Lepas tu dengar saja ataupun hadis saja tubuh dalam mengaji, akal merewa, tak tahu apa ke Rusia, Baghdad mana, tak tahu. Tak ada gitu. Au naqilu, tu au dengan makna ma'a. Au naqilu ai ma'a naqil. Serta guna akal berfikir. Tengok, kena guna akal tu. Yang duk tahu buh pun goyangnya kena guna kepala otak tu. Kalau kita ngaji dan kita guna akal kita untuk berfikir pada dalil, ma kunna fi ashabis sa'ir, nescaya Allah tidak akan masukkan kita ke dalam neraka sa'ir. Ini dalil kata orang yang meninggalkan belajar berdosa dia, mukmin yang asiyun, akidah yang sah dah, tetapi mukmin yang derhaka kerana meninggalkan perintah Tuhan mengaji. Habis situ. Kemudian kita sambung nanti perbahasan ni, fa fihi ba'dul qaumiyah, fa fi ba'dil qaumiyah kail khalfa wa ba'duhum haqqaqa fihi al-kashfa wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah,
واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.